Allahumma rizqna fahma nabiyina wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkanlah kami pemahaman para nabi, hafalan para rasul dan ilhamnya para malaikat yang dekat denganmu sebab kasih sayangmu wahai zat yang maha pengasih. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ustaz Dr. Haji Muhammad Ashraf bin Suwarin, asatizah jemputan untuk kuliah Isyak pada malam ini di Gema Nur Iman yang berusaha barisan kepimpinan Gema Nur Iman, yang dikasihi semua jemaah Gema Nur Iman yang istiqamah berada di dalam halaqah ilmu sejak daripada kuliah maghrib tadi. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah, dengan izin Allah kita akan bersama-sama dengan Ustaz untuk kuliah Isyak pada malam ini bagi membicarakan tajuk dosa-dosa besar yang tidak ditakuti, dan insya-Allah pada malam ini kita akan membicarakan pada tajuk di muka surat 153 insya-Allah. Bagi keberkatan majlis, mohon Ustaz memimpin bacaan umul kitab dan kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan juga kepada semua muslimin dan muslimat yang masih hidup ataupun yang telah pergi mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk tidak membuang masa, dengan ini saya serahkan kepada Ustaz untuk meneruskan kuliah kita. Dipersilakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahu musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakan pintu hati-hati kami ya Allah. Permudahkan segala ilmu kalam berada dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bonda pengurusi pemula bicara pada malam ini, seluruh kepimpinan Gema Nur Iman dan seluruh yang bersama pada malam ini yang mudah-mudahan dirahmati dan berkati Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf mungkin dah lama tak bersama sebab masalah kesihatan yang tidak mengizinkan dan kebetulan kadang ada bertemu dengan program yang lain. Mohon doa Allah beri kekuatan pada saya, diuji dengan sakit sikit, diuji balik daripada haji, sebelum haji kena denggi. Bila kena denggi jadi cek doktor kata ada masalah pada pinggang, pada buah pinggang, dan sampai satu tahap doktor suruh buat dialisis, tapi saya cuba buat terapi yang lain, jadi semput, jadi sak nafas dan sebagainya. Jadi mohon tolong doakan saya, mudah-mudahan sebagai kafarah dosa yang saya lakukan. Baik, semua yang dirahmati Allah, kita masuk tajuk 153, muka surat 153. Suami yang melakukan zihar. Suami yang melakukan zihar. Dalam kehidupan berumah tangga terdapat suami, terdapat suami yang menghardik dan mengejek isterinya dengan kata-kata yang menurut mereka hal biasa, tetapi di mata syariat Islam merupakan perbuatan dosa besar. Zihar ini satu perkara yang bawa kepada dosa yang sangat-sangat besar.
Syariat Islam melarang para suami melakukan zihar. Apa dia zihar? Iaitu menyamakan isterinya dengan salah seorang yang haram dinikahi. Misalnya ibu atau ibu saudara. Sebagai contoh, suami berkata kepada isterinya, kamu bagiku seperti ibuku. Atau kamu bagiku seperti punggung ibuku. Menyamakan tubuh badan ibu dengan isteri kita. Serta kata-kata kotor tidak beradab lain yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Ini tak boleh. Allahu Akbar. Baik. Dalam Al-Quran menyatakan dalam surah Al-Mujadilah. Cuba kita tengok ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layakuluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Orang yang menziharkan isterinya antara kamu, menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal isteri mereka itu bukan ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Allahu Akbar. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan satu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Daripada tajuk ini kita muhasabah balik. Itu sebab jangan mudah kita nak memperolok-olokkan yang kita menyamakan isteri dengan ibu kita. Kalau sifat tu tak ada masalah. Tapi bila menyamakan bentuk tubuh, bentuk tubuh apa yang ada pada ibu, yang daripada anggota badannya disamakan, itu tak boleh. Syariat Islam memandang perbuatan zihar merupakan kesalahan besar dan mengharuskan pelakunya membayar kafarah. Membayar kafarah tebusan zihar yang hampir menyerupai kafarah pembunuhan yang tidak disengajakan. Besar. Kafarahnya besar. Dan sepadan dengan kafarah bersetubuh pada siang hari di bulan Ramadan. Syariat Islam juga melarang para suami yang menziharkan isteri mereka untuk menyetubuhi isteri kecuali setelah membayar kafarah zihar, iaitu memerdekakan hamba sahaya. Nak bersama dengan isteri yang diziharkan kena bayar kafarah. Bagaimana kafarah itu macam memerdekakan hamba. Jika tidak mampu bayar kafarah, boleh diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari berturut-turut. Jika tidak mampu berpuasa, boleh diganti dengan berikan makan kepada 60 orang miskin. Allahu Akbar. Dalam ayat Al-Quran, surah Al-Mujadalah ayat yang 3 dan 4 menyatakan orang yang menziharkan isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang hamba sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesiapa yang tidak mendapatkan hamba, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum kedua-duanya bercampur. Maka sesiapa yang tidak puasa wajiblah atas memberi makan 60 orang. Tak boleh 60 hari 60 orang bagi makan fakir miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat-sangat pedih. Allah datangkan hukuman begini untuk kita ambil pengajaran. Jangan kita main-mainkan hukum Islam. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, maka dia jelas kafir. Aisyah meriwayatkan, Maha suci Allah yang pendengarannya mencakupi segala sesuatu. Sesungguhnya aku pernah mendengar percakapan Khawlah bin Tha'labah ketika dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal suaminya. Namun sebahagian percakapannya aku tidak dengar. Dia berkata, wahai utusan Allah, aku telah menghabiskan masa mudaku bersamanya dan melahirkan anak-anaknya daripada rahimku. Namun ketika umurku telah senja. Maksudnya dah tua. Dan tidak dapat memberikan anak lagi, dia menziharkan. Allahu Akbar. Dia menziharku. Ya Allah, aku mengadu hal ini kepadamu. Tidak lama kemudian, Jibril turun dengan membawa beberapa ayat yang menyatakan. Bermakna bila aduan daripada seorang sahabat ini, turun ayat ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan perkara ini sangat-sangat penting. Jangan buat main-main. Dalam surah Al-Mujadilah ayat yang pertama kita baca sama-sama.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad sami'allahu qawlan allati tujadilu fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sesungguhnya Allah telah mendengar percakapan wanita yang mengajukan dakwaan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Waktu muda, subhanallah, boleh jadi dia mudah. Mudah nak melayan, mudah nak berikan anak dan sebagainya. Bila dah tua, dihina pula seolah-olah dengan menzihar. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Abbas meriwayatkan, dia menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, cuba perhati, apabila seorang lelaki mengharamkan dengan baik-baik yang kita bicarakan tentang hukum Allah, dosa yang besar, bukan kecil punya dosa. Apabila seorang lelaki mengharamkan dirinya atas isterinya, maka hal itu termasuk sumpah yang ada kafarahnya. Aku haramkan aku tidur dengan kau. Suami cakap macam tu. Nak bersama balik kena kafarah. Kena ada tebusan, kena ada denda, kena ada hukuman. Dalam riwayat yang lain juga daripada Ibnu Abbas, bahawa ada seorang lelaki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah mengucapkan perkataan zihar lalu menggaulinya. Lelaki itu berkata, wahai utusan Allah, aku telah mengucapkan perkataan zihar kepada isteriku, namun aku menggaulinya sebelum membayar kafarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas berkata, apakah yang mendorongmu melakukannya? Semoga Allah merahmatimu. Lelaki itu menjawab, aku melihat gelang kakinya pada sinar bulan. Ini bermakna mula-mula di zihar, lepas tu digauli. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kau menggaulinya sehingga kau mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, yakni membayar kafarah, bayar denda, bayar hukuman untuk tebus apa yang dilakukan. Seorang suami yang mengucapkan kepada isterinya, kamu bagiku seperti punggung ibuku, atau kamu bagiku seperti ibuku, serta perkataan kotor tidak beradab lain yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam, dia telah melakukan kesalahan besar. Jika sesuami tidak membayar kafarah atas zihar yang dilakukan, maka jalan lapang menuju ke neraka terhampar luas bagi pelakunya. Jalan lapang terbuka neraka untuknya. Allahu Akbar. Sebagaimana firman Allah, wa tilka hududullah walil kafirina azabun alim. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat-sangat pedih. Allahu Akbar. Jadi semua yang dirahmati Allah, daripada tajuk ini, mudah-mudahan ada kefahaman. Jangan kita menziharkan isteri, jangan kita menziharkan isteri menyamai dengan yang haram untuk kita nikahi. Ibu, umpamanya ibu saudara kita, kakak kita, adik kita, perempuan kita. Allahu Akbar. Allah alam daripada tajuk yang pertama. Silakan kalau ada timbul kemusykilan nak bertanya, silakan. Ada ke? Tak ada rasanya Ustaz. Baik, kita sambung terus. Suami yang menyetubuhi isterinya semasa haid, dalam keadaan haid. Syariat Islam menjaga kehormatan kaum wanita dengan melarang menyetubuhi wanita semasa haid. Hal tersebut ditegaskan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah kotoran. Haid itu adalah darah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri daripada wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Oleh sebab itu, sebuah kesalahan besar dengan baik-baik jikalau seorang suami memaksa isterinya bersetubuh semasa isterinya sedang haid. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-36. Wa ma kana lil mu'minin
wala mu'minatin idza qadallah wa rasuluh amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi lelaki yang mukmin, tak patut bagi lelaki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan sesiapa menderhaka kepada Allah dan Rasulnya maka sungguhlah dia telah sesat dalam kesesatan yang nyata. Daripada ingatan-ingatan Allah ini, larangan-larangan Allah tentang zihar, tentang haid, benda tu sesuatu yang memberi kemudaratan. Bila ditegah oleh Allah ada mendatangkan kemudaratan. Contoh haid, benda tu benda kotor dan benda tu memberi kemudaratan, kesakitan kepada isteri yang sedang uzur, mood dia dan sebagainya. Allahu Akbar. Rasulullah memberi peringatan kepada para suami untuk tidak menyetubuhi isteri mereka semasa haid. Sungguh pun begitu, para suami boleh bercumbuan dengan isteri mereka semasa haid kecuali bersetubuh. Lakukan segala apa yang kamu mahu kecuali hubungan badan, yakni setubuh. Dalam hadis riwayat Abu Daud. Masyruk bin Al-Jad meriwayatkan, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang perkara yang dibenarkan bagi kaum lelaki kepada isteri mereka semasa isteri sedang haid. Aisyah menjawab, dia benarkan melakukan apa saja kecuali pada kemaluan. Benda lain boleh kecuali kemaluan dalam haid tu. Rasulullah SAW memberi peringatan secara tegas. Sesiapa yang menyetubuhi isterinya yang sedang dalam keadaan haid atau menyetubuhi isterinya melalui dubur, maka sesungguhnya dia telah kufur engkar kepada Muhammad SAW. Dia tak nak ikut arahan daripada Nabi SAW. Orang yang menyetubuhi isterinya di waktu haid haruslah bersedekah 1 dinar. 1 dinar lebih kurang hari ini 1,500 lah harga. Atau setengah dinar. Kena bayar kafarah denda tu. Dalam hadis yang lain disebutkan, jika haidnya masih berdarah merah, maka kafarahnya 1 dinar. Dan apabila warna darah sudah kuning, kafarahnya setengah dinar. Nampak ada kiraan-kiraan tu. Itu sebab kita kena tahu darah-darah ni, warna-warna tu. Allahu Akbar. Para alim menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan 1 dinar adalah 1 miskol emas. 1 dinar atau 1 miskol emas adalah 1/4 gram. Maksud dia 4.5 lah, anggaran begitu. Dan jika dia tidak mampu, maka sebagai penggantinya adalah menggunakan ukuran harga perak. Emas tak mampu, berdasarkan harga perak. Perak pun mahal. Wallahualam, satu tajuk selesai. Ada nak bertanya berkenaan dengan haid ni tadi? Dilarang bersetubuh ketika isteri dalam keadaan haid. Ada nak bertanya? Okey, kalau tak ada kita teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ustaz, nak bayar kifarah tu dekat siapa? Okey, bayar kafarah tadi kan dia bayar bagi pada fakir miskin. Oh. Istilah daripada 1 dinar ni bagi fakir miskin, sedekah. Boleh jelas? Jelas Ustaz. Okey, baik. Kita sambung terus, pasangan suami isteri yang bersetubuh melalui dubur. Melalui belakang, minta maaf saya sebut. Syariat Islam menganjurkan para suami untuk bersetubuh dengan isteri mereka dengan posisi selaras dengan keinginan mereka sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Isteri-isteri kamu adalah seperti ladang, tempat bercucuk tanam bagi kamu, maka datangilah ladang kamu bagaimana sahaja yang kamu kendaki. Posisi bersetubuh perlulah wajar, beradab dan tidak menyimpang dengan syariat Islam. Allahu Akbar. Syariat Islam melarang bersetubuh melalui dubur. Rasulullah menegaskan terlaknatlah sesiapa sahaja yang mendatangi perempuan di duburnya, melalui belakang ni, punggung ni, buntut, minta maaf bahasa dia. Sebab sakit. Allah tidak akan melihat kepada seseorang yang mendatangi lelaki atau perempuan di duburnya. Bahasa senang hari ni liwat lah. Bersetubuh melalui dubur merupakan perbuatan keji dan biadab
sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ankabut, walutan idh qala liqaumihi innakum lata'tuna al-fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun daripada umat-umat sebelum kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat sesiapa sahaja yang melakukan perbuatan kaum Lut, ya kaum Nabi Lut. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang sabdanya sebanyak 3 kali. Lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Ya, dengan cara yang tak sepatutnya. Dalam riwayat sahih disebutkan, satu hari Umar Al-Khattab berkata kepada Rasulullah, wahai utusan Allah, celaka aku. Rasulullah bertanya, apakah yang mencelakakan kamu? Umar menjawab, semalam aku memutar kakiku, ungkapan metafora untuk menunjukkan perbuatan bersubuh dari belakang. Maka Rasulullah tidak menjawab pertanyaannya sehingga turunlah ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Rasulullah lantas berkata kepada Umar, kamu boleh bersubuh dari hadapan dan boleh juga dari belakang, akan tetapi jauhi dan hindari bersubuh waktu haid dan bersetubuh melalui dubur. Allahu Akbar. Rasulullah juga menegaskan, janganlah kamu menyetubuhi isteri kamu di dubur. Ini benda ni sangat-sangat penting. Al-Quran sebut, Nabi SAW dalam hadis juga sebut. Dalam Al-Quran, memberitakan nasib para pelaku seks yang menyimpang seperti homoseksual, lesbian, oral sex, seks melalui dubur dan lain-lain dengan seksaan keras. Yang hari ini ada yang dengan kambing pun jadi. Allahu Akbar, sampai mati kambing tu. Allah yang mengakibatkan kesengsaraan abadi di dunia, akhirat bagi para pelakunya, seksa yang sangat-sangat keras. Sebagaimana dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-34, inna munziluna ala ahli hadzal qaryah rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit atas penduduk kota ini kerana mereka berbuat fasik. Yang fasik ni apa? Dia faham tapi dia buat dosa juga. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan secara tegas kepada umatnya. Sesiapa yang menggauli isteri yang sedang haid atau menggauli di dubur, bersubuh melalui duburnya atau menemui bomoh, maka dia telah kufur, mengingkari dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Oleh itu, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk berhati-hati dan menjauhkan diri daripada setiap perkara yang diharamkan oleh Allah. Yang bila Allah haramkan, saya sebut balik, Allah larang, ada kemudaratan dia. Ada benda yang tak elok. Yang jelaslah di sini bahawa syariat Islam melarang para suami menyetubuhi isteri melalui dubur. Allah alam, selesai satu tajuk. Ada nak bertanya berkaitan tajuk ni? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ustaz ada sebut tentang seorang lelaki yang melakukan persetubuhan dengan binatang kan? Saya ada seorang wanita lah bercerita dengan saya. Dia bercerita dengan saya, dia kata anak lelaki dia terlampau sayang kepada isterinya. Tetapi ketika itu isterinya dalam haid. Isterinya haid selama 15 hari. Jadi setiap bulan memang macam tu. Jadi tempoh yang terlalu lama. Jadi katanya anak dia ni yang lelaki ni terlampau sayang pada isterinya, tak boleh nak bersama isteri, tetapi dia telah bersama dengan seekor binatang. Jadi macam mana tu Ustaz? Saya pun bila dengar tu rasa macam pelik. Haram hukum dia, dosa. Itu bahasa dia luar tabi'i. Nauzubillah min zalik. Tegur, yang minta dia kembali pada Allah, bertaubat. Yang menzalimi binatang, yang manusia dengan binatang tak boleh. Allah alam, itu yang boleh saya jawab. Jelas ya? Okey, ada lain soalan?
Okey, kalau tak ada kita teruskan tajuk yang seterusnya. Suami yang tidak bertanggungjawab terhadap isteri dan anak-anak. Ini sangat penting. Dalam dunia masa kini seringkali terjadi suami bersikap sambil lewa terhadap layanan kepada isteri dan anak mereka. Suami juga bersikap buruk terhadap isteri dan anak mereka. Fakta kehidupan menunjukkan bahawa ramai para suami yang tidak bertanggungjawab terhadap isteri dan anak mereka. Menafikan tanggungjawab terhadap keluarga walau apapun alasannya adalah dosa besar. Menurut syariat Islam, Al-Quran menyebutkan walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipan menurut cara yang baik, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan atas isterinya. Ingat, isu hari ini dengan perceraian yang dibangkitkan macam-macam. Sebenarnya bila sebut soal nafkah, soal nafkah, suami itu wajib beri pakai, makan, tempat tinggal. Kalau duit istilah, minta maaf saya bukan nak kaitkan dengan apa yang berlaku, tapi bila diisukan tentang duit raya, itu bukan nafkah. Itu bukan nafkah. Duit raya bukan nafkah. Bukan keperluan dia. Kalau nak bagi, alhamdulillah, tak bagi. Sampai bila bercerai jadi timbul macam-macam. Itu sebab perlunya ilmu. Jadi kita buka kitab ni, kita buka buku ni, kita renung balik dosa-dosa besar, bukan kecil punya dosa. Lagi-lagi mengabaikan tanggungjawab ni. Baik, daripada penjelasan Al-Quran, dengar baik-baik. Al-Quran tersebut dapat difahami bahawa memenuhi hak-hak isteri dan anak serta memperlakukan mereka dengan sebaik mungkin adalah kewajipan yang mutlak bagi seorang suami. Mengabaikan tanggungjawab terhadap isteri dan anak adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada para suami tentang layanan suami kepada isteri dan anak mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya dalam Hujjatul Wada'. Hujjatul Wada' apa dia? Haji perpisahan. Ingatlah wahai segenap umatku, dengar dan terimalah pesanku untuk berbuat baik kepada para isteri. Isteri-isteri umpama kawanmu yang berada di sampingmu. Kamu tidak dapat memiliki apa-apa daripada mereka selain berbuat baik. Kecuali jika isteri-isteri kamu melakukan perbuatan keji yang jelas seperti membangkang atau tidak taat, maka tinggalkanlah mereka sendirian di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukakan. Jika isteri-isteri itu taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Ni kewajipan seorang suami. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatlah sesungguhnya kamu mempunyai kewajipan terhadap isteri-isterimu dan sesungguhnya isteri-isterimu itu mempunyai kewajipan terhadap dirimu. Kemudian kewajipan isteri-isteri terhadap dirimu ialah mereka tidak boleh mengizinkan orang yang kamu benci masuk ke rumah. Itu kewajipan isteri. Ingatlah kewajipan terhadap mereka ialah kamu melayani mereka dengan baik dalam soal pakaian dan makanan mereka. Ini tanggungjawab seorang suami. Dan dalam hadis yang lain, sesiapa antara lelaki yang menikahi wanita dengan mas kahwin yang sedikit atau banyak sedangkan dalam hatinya dia berniat untuk tidak memberikan hak wanita tersebut mas kahwinnya kepadanya, maka dia telah menipunya. Kemudian jika dia meninggal dunia sedangkan dia belum memberi hak kepada wanita tersebut kepadanya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat nanti dalam keadaan berzina. Dalam keadaan dosa tu macam dosa berzina. Na'udzubillah min zalik. Ada hak yang perlu kita clearkan pada seorang isteri. Sesungguhnya orang yang termasuk dalam golongan mukmin paling sempurna imannya ialah mereka yang baik budi pekerti dan mereka yang lebih halus dalam pergauli keluarganya, isteri, anak-anak dan kaum keluarganya. Saya ulang balik, orang yang termasuk dalam golongan mukmin paling sempurna imannya ialah mereka yang baik budi pekerti dan mereka yang lebih halus dalam pergauli keluarganya, isteri, anak-anak dan kaum keluarganya. Baik dengan isteri, baik dengan anak-anak. Yang cuba ambil catatan, ciri-ciri ahli syurga ni ada 4. Nombor 1, hayyin. Hayyin, ketenangan. Tenang dalam rumah tangga,
dalam menangani isteri, suami, anak-anak tenang. Yang kedua, layyin, kelembutan, bercakap lemah lembut. Yang ketiga, qarib, akrab, mesra dengan mereka. Ya, mesra. Ya, orang yang mesra. Ya, dalam keadaan pergaulan tu terbatas, dengan batas-batas yang sepatutnya. Dan yang akhir sekali, yang keempat, ciri-ciri ahli syurga apa dia? Yang Allah haramkan daripada masuk neraka, sahlun, orang yang mempermudahkan urusan orang lain. Mempermudahkan urusan isteri, mempermudahkan anak-anak, dan mempermudahkan urusan orang lain. Dapat hayyin, layyin, qarib dan sahal. Ada 4 sifat ni. Baik. Saya minta maaf batuk. Agak semput sikit. Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi hadis, insan beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus luhur akhlaknya, dan yang paling baik antara kamu adalah orang yang paling baik terhadap isterinya. Nanti orang tu paling baik bagaimana perangai dengan isterinya. Dan dalam hadis riwayat Tirmizi, sebaik-baik lelaki antara kamu adalah orang yang paling baik terhadap isterinya, dan aku adalah yang lelaki terbaik antara kamu terhadap isteriku. Ini dalam hadis riwayat Tirmizi. Syariat Islam mewajibkan para suami untuk memenuhi hak-hak anak isteri mereka serta berbuat baik kepada para isteri. Dalam hadis riwayat Bukhari, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah dia mengganggu jirannya dan berbuat baiklah kepada kaum wanita. Siapa kaum wanita? Isteri. Ya, ini kerana mereka diciptakan daripada tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah di bahagian atas. Jika kamu luruskannya, maka kamu matahkannya, dan jika kamu biarkan, maka ia akan tetap bengkok. Oleh kerana itu, berbuat baiklah kepada kaum wanita. Allahu Akbar. Syariat Islam juga mengutuk para lelaki yang menganiaya kaum wanita. Sebagaimana ingatan Nabi dalam hadis riwayat Tirmizi, berbuat baiklah kepada kaum wanita. Ini kerana mereka itu laksana tawanan di sisi kamu. Kamu tidak berkuasa terhadap mereka sedikit pun selain itu, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji. Jika mereka melakukannya, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Jika dia mentaati kamu, maka janganlah menganiaya mereka. Mereka juga tidak boleh masukkan sesiapa yang kamu tidak suka ke tempat tidur dan rumah kamu. Ketahuilah bahawa hak mereka atas kamu adalah kamu berbuat baik kepada mereka dengan memenuhi pakaian dan makanan mereka. Itu hak seorang isteri yang perlu dituntut daripada suaminya. Baik, ada nak bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Nombor 3 tadi apa Ustaz? Tak sempat salin. Oh, tarik. Ya, okey, terima kasih. Baik, saya ulang balik. Nombor 1, hayyin, ketenangan. Nombor 2, layyin, kelembutan. Nombor 3, qarib, akrab, mesra. Yang keempat, sahal atau sahlun, mempermudahkan. Itu ciri-ciri ahli syurga, dan Allah haramkan orang yang ada sifat macam ni, sifat macam ni daripada dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita muhasabah balik. Kalau mendengar malam ni para isteri, sampaikan pada suami. Dalam Al-Quran menjelaskan dalam surah Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Itu sebab tanggungjawab suami ni, dia bukan hanya seorang-seorang diri nak masuk syurga, tapi kena bawa sama-sama. Bukan seorang-seorang diri nak selamat daripada neraka, tapi kena bawa bersama dengan keluarga juga selamat. Para alim menjelaskan, maksud daripada ayat Al-Quran tersebut ialah seorang suami harus memenuhi hak-hak anak isterinya, mengajar mereka ilmu agama, memberi pelajaran akhlak yang baik serta mengenalkan nilai-nilai iman dan takwa kepada seluruh anggota keluarga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, takutlah kepada Allah dalam memimpin isteri-isterimu kerana sesungguhnya mereka
adalah amanah yang berada di sampingmu. Sesiapa tidak memerintahkan isterinya solat dan tidak mengajarkan agama kepadanya, maka dia telah khianat kepada Allah dan Rasulnya. Kita faham, bila sebut nafkah zahir dan batin, nafkah zahir itu kita beri belanja, keperluan. Batin tu bukan hanya di atas katil, bukan hanya bersama dalam tempat tidur. Kita sembang, kita beramah mesra, kita memberi didikan, pelajaran, pengajaran, nasihat, itu namanya batin. Allahu Akbar. Kadang ada suami tak pernah didik isteri pun, tak pernah didik anak-anak pun, dibiarkan, tak pernah peduli anak sembahyang, isteri sembahyang atau tidak. Allahu Akbar. Takutlah kepada Allah dalam memimpin isteri-isterimu. Itu dalam hadis tadi. Tidak ada seseorang yang bertemu Allah dengan membawa dosa yang lebih besar daripada seorang suami yang tidak sanggup mendidik keluarganya. Ini bagi suami yang tak sanggup, yang tak peduli tentang keluarganya. Tidak ada seseorang yang bertemu Allah dengan membawa dosa yang lebih besar daripada seorang suami yang menafikan tanggungjawab terhadap isteri dan anaknya. Allah Akbar. Satu hari, ini dalam hadis riwayat Abu Dawud, Muawiyah bin Haidah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai utusan Allah, apakah hak isteri yang harus ditunaikan suaminya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu beri makan kepada isterimu apabila kamu makan, dan kamu beri pakaian apabila kamu berpakaian. Jangan kamu pukul wajahnya, jangan kamu burukkan, dan jangan kamu memulaukannya kecuali di dalam rumah. Ini ingatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga memberi wasiat kepada para suami dalam hadis riwayat Tirmizi yang agak panjang. Ketahuilah, berpesanlah tentang kebaikan terhadap para wanita, para isteri, kerana mereka hanyalah tawanan di sisi, yakni di tangan kamu. Kamu tidak mempunyai kuasa sedikit pun terhadap mereka kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Maka apabila mereka melakukan hal itu, pulaukanlah mereka. Kalau degil juga, nakal, isteri ni pulaukan. Di tempat tidurnya pukul untuk pengajaran. Dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Namun apabila mereka mentaati kamu, tidak ada jalan bagi kamu untuk menyakiti mereka. Ketahuilah, kamu memiliki hak terhadap isteri-isteri kamu dan mereka juga mempunyai hak terhadap kamu. Hak kamu terhadap mereka adalah mereka tidak boleh membiarkan seseorang yang kamu benci, yang kita tak suka, suami tak suka, bawa masuk untuk menginjak permaidani kamu, dan mereka tidak boleh mengizinkan orang yang kau benci untuk masuk ke rumah kamu. Sedangkan hak mereka terhadap kamu adalah kamu berbuat baik terhadap mereka dalam hal pakaian dan makanan. Ini hadisnya berulang-ulang tadi balik. Baik, sampai sini ada yang nak bertanya? Silakan. Tanggungjawab kepada isteri dan anak-anak. Ada yang timbul kemuskilan? Silakan. Ustaz, Salam. kalau seorang suami tu dia dah suruh isteri dia solat, dan suruh anak-anak solat, tapi dia orang tak nak buat, apa daya dia nak buat, Ustaz? Dia tak boleh nak buat apa? Anak-anak dah besar-besar, isteri dah tua tapi tak nak solat. Macam tadilah. Pisahkan tempat tidur, pukul dengan untuk pengajaran. Macam anak ni, kalau dah besar baru nak ditegur, tak guna dah. Besar baru nak dipukul, dia akan meronta-ronta dan sebagainya. Tapi isteri ni tanggungjawab. Seorang lelaki ni akan jadi dayus. Akan jadi dayus kalau dia tidak pedulikan. Dia biarkan kemungkaran berlaku. Dalam rumah tangga, dia biarkan isteri, anak-anak tak solat, buka aurat, macam-macam kemungkaran berlaku, dayus seorang suami itu. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Memang dia tegur. Tapi dalam keadaan macam ni, cuba untuk tegur, cuba untuk didik. Atau sebaik-baiknya banyakkan doa, dan apa pun bincanglah. Apa yang boleh bincang. Sebab apa? Takut nanti dapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita renung dalam Quran, Nabi Nuh AS, isterinya tak nak ikut dia. Anak-anak dia tak nak ikut dia.
Tapi diserahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, silakan ada soalan? Ya Ustaz. Dalam perkahwinan yang campur mazhab kan, macam mana suami yang berlainan mazhab dengan isteri nak mengajar anak isteri dia? Sebab macam ada perbezaan lah. Macam mana dia mengajar? Tapi tetap juga ahli sunnah wal jamaah. Beza mazhab macam mana pun tak bercanggah kan? Ada jugalah macam hari tu masa bulan puasa, suami dia berkeras kata mesti solat tarawih 20 rakaat. Tak boleh 8. Jadi anak isteri pula ikut Syafi'i. Itu bukan mazhab. Itu bukan mazhab. Itu dia nak didik lah. Itu bukan mazhab. Benda tu masalah furuk sunat aja. Kadang benda-benda macam ni, kadang suami tu nak mendidik kan. Suami tu nak mengajar. Mungkin cara tak kena. Bukan mazhab. Bukan mazhab. Benda tu sunnah. Sunnah 8 dan benda tu juga selepas daripada Nabi SAW, sahabat-sahabat buat untuk mengelakkan kita buat benda-benda yang lara, benda-benda yang tak elok. Tapi bagi saya tak ada masalah. Tak ada masalah. Apa pun bincang dah. Benda tu masalah kecil je. Masalah ibadah. Daripada tinggal langsung, baik kita buat walau sedikit. Bincang. Isteri boleh bagi pandangan. Itu bukan masalah mazhab. Itu bukan masalah mazhab. Fahaman dalam agama aja, fahaman. Masalah sunat yang wajib, masalah yang rukun, yang utama atau sebaliknya. Allah Alam, itu saya boleh jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang nafkah tadi kan Ustaz kan? Ya. Keperluan harian, makan minum tu semua dikira nafkah. Ya. Okey. Kalau suami yang berada Ustaz, apakah dia perlu pula memberi duit saku Ustaz? Saku tu, duit saku tu itu bukan nafkah. Itu hadiah. Oh. Itu hadiah. Okay. Jadi nafkah ni hanya makan, minum dan keperluan harian je lah. Ya, keperluan. Itu sebab kena cerita lah dengan suami. Abang tahu tak? Suami yang suka beri hadiah, Allah buka pintu rezeki pada dia. Kena sembang macam tu. Pintu rezeki ada pada isteri. Pintu syurga ada pada suami. Itu je. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama. Jadi saya minta maaf, saya berhenti sekadar ni boleh? Ada lagi soalan? Betul, kena bodik suami, kena bodik. Sebab ada ingatan daripada Nabi SAW, isteri, anak-anak, pintu rezeki pada suami. Melapangkan suami ke syurga. Kalau suami halang rezeki itu diberikan pada mereka, Allah halang syurga pada mereka. Jangan kerekut, jangan berkira-kira pada isteri dan anak-anak. Allah A'lam. Ada soalan? Lain? Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Silakan. Ya. Ustaz, tentang zihar ni, kalau seorang suami tu menyatakan, seorang ayah mengatakan, rupa kamu seperti ibumu. Macam mana Ustaz? Ada hukum zihar tak di situ? Tak ada. Sebab maksudnya anak kan? Maksudnya anak tu dia, ialah bukan dia nak kahwin, bukan dia nak kahwin dengan anak. Maksudnya dia menyerupakan muka anak tu dengan isteri, dengan tak ada masalah. Sebab dia bukan kahwin dengan anak. Dia kena faham. Zihar itu menyamakan isteri yang halal dengan yang haram kita nikahi. Ya Ustaz. Tapi anak tak ada kaitan. Anak tak ada kaitan. Ni bukan kita kahwin dengan anak. Ni bukan kita nak zihar. Faham Ustaz, terima kasih Ustaz. Jelas tak? Ya, insya-Allah Ustaz. Terima kasih. Okey, baik. Jadi saya rasa sekadar ini minta maaf. Pula, Ustaz, minta maaf kalau terbalik pula dia kata pada isteri dia, isteri dia serupa dengan anak tu. Terbalik ke situasi tu. Serupa dengan anak perempuan. Ya. Itu haram. Oh, itu. Itu haram, itu zihar. Itu baru kena zihar. Oh. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Jadi mudah-mudahan ada manfaat daripada bicara kita malam ini. Walaupun benda ni agak jijik yang kita sembang.
benda-benda melalui haid, dubur dan sebagainya. Tapi benda ni sangat-sangat penting tentang hukum-hukum Allah. Mudah-mudahan Allah beri hidayah petunjuk pada kita untuk faham insya-Allah. Saya minta maaf banyak-banyak tak dapat nak teruskan. Berhenti sekadar ini, insya-Allah doakan saya sihat. Kita akan sambung di pertemuan akan datang insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkatilah himpunan kami pada malam ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang terjebak dengan dosa dan kemaksiatan ya Allah. Jadikan seluruh kehidupan kami dalam kebaikan ketaatan pada Engkau ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah, dengan matikan kami dalam su'ul khatimah. Tolong jangan abaikan kami, tolong jangan tinggalkan kami. Tolong jaga kami walau sekelip mata ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya minta maaf banyak-banyak. Tolong maafkan saya, tolong doakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.